dari GB boleh. Tapi kalau dia buat benda sama dekat Baxia, mana datang lah. Damage je. So sekarang ni Lin cakap main Freya. betul. Pada masa yang sama mid lane composition yang kita nak perhatikan di antara pasukan AC ni, bahawa mampu atau tidak untuk bersaing bersama dengan pasukan BTR. Saya rasa dia lebih kepada tak nak bagikan keselesaan kepada Z tu. Bayang kalau Z dapat Black Issue tu, Tapi Freya ada lagi. Ya. Tapi kita tengok sebentar tadi bagaimana Coach Adi turun sedikit lebih lewat daripada Kenji. Nampak macam Kenji cukup yakin dengan apa yang diberikan kepada rakan-rakan pasukan beliau. Kita akan lihat permainan pusingan terakhir, perlawanan pembuktian untuk game yang ketiga di antara Brigator Malaysia Boy Vitality berhadapan AC Esports. Satu perlawanan lagi untuk menentukan siapa yang dapat kemenangan dan mata yang berharga untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam pada masa yang sama, Rasi telah pun menunjukkan diri. Apa yang diperkatakan oleh Vince sebentar tadi, manager mereka mengatakan bahawa Rasi mempunyai locking power yang sangat kuat. Jadi menunjukkan satu benda yang sangat penting kat sini adalah untuk meledahkan kedudukan Fabian supaya tidak ada surprise element dapat berlaku, dan pada masa yang sama menjadi cabaran kepada TV untuk melakukan pelanggaran terhadap pasukan AC Esports. Adakah ini akan jadi satu advantage kepada BTR selepas melihat di mana ketiga-tiga game Aaron Cheeky menggunakan Cloud dan secara tak langsung dia dah boleh baca habit pemain tersebut? Mungkin juga. Tapi pada saya sekarang ni Aaron Cheeky, prestasi Cloud-nya tidaklah sampai tahap yang macam kita perlu untuk persoalkan Cloud ini. Saya rasa sekurang-kurangnya dia punya prestasi Cloud cukup baik. Konsisten lah sekarang. Konsisten ya. Sekarang di bahagian bawah kita lihat bagaimana Momo dipaksa untuk pulang ke bahagian base, dan ini peluang yang cukup baik boleh dilakukan oleh Lynch untuk sekurang-kurangnya mengambil dan clearkan minion. Kalau dia nak freeze lane pun okey. Sekarang balance dapatkan Rasi. Ya benar. Pada masa yang sama Rasi tak ada masalah untuk meluarkan diri dari kawasan tersebut. Yang masalah sekarang adalah Z. Ya. Dengan ada Deadly Magic meletus, meledak, hilang daripada radar. Semua TV juga dihalang untuk melakukan pelarian bagi menyelamatkan diri. Akhirnya berjaya juga, tetapi terpaksa mengorbankan seorang pemain di bahagian mid lane, iaitu Z. Permainan yang kurang agresif sebenarnya daripada Chibi untuk fasa awal ini. Pelanggaran yang tidak berjaya untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Kali ini ada pelanggaran seterusnya, namun digagalkan oleh Balance. Dan juga terus diangkat, Balance dibekukan. Macam ada peluang untuk pasukan AC mendapatkan turtle yang pertama. Kalia boleh angkat Baxia macam tu Dia masa tengah ronda. Dia dah langgar dulu. So dia sanggup kena langgar, baru dia angkat. Lynch masuk ke dalam. Bakal Dixon cari Fabian. Fabian tinggalkan topi, tapi Fabian akan terus diberikan. Fabian Patawari. Jelas kedua dilepaskan. Dan sedikit. Jauh banyak yang habis tulis. Masih lagi bertahan. Dia akan pulang dengan atas plan. Terus habiskan. Lynch dikorbankan. Dan Aaron Cheeky mendapatkan Z dengan Bolt Thunder. Kita tengok macam mana Aaron Cheeky berjaya untuk ditumbangkan, membuatkan kali ini Chico Guys berjaya untuk mendapatkan gold plate yang banyak. Namun dalam waktu yang sama, sebentar tadi bagaimana Momo berjaya untuk menumbangkan Chibi dengan lebih awal sebelum turtle itu berjaya untuk didapatkan oleh pasukan Megatron, memberikan impak yang cukup besar di dalam permainan ini. Ya, tapi datang Z, dia pula melakukan serangan fokus untuk dapatkan Aaron Cheeky. Alamak. Tapi tak rasa masih lagi boleh untuk pergi ke depan. Begitu keras sekali Chibi menggunakan Baksha. Momo shifting sky smoke torrent. Saya rasa dah 3 pelanggaran berturut dah untuk Chibi yang tak berjaya dimanfaatkan langsung. Kena cancel depan mata. Tapi memang baik daripada Balance sendiri, mengorbankan banyak diri beliau untuk menggagalkan rotasi daripada Chibi. Okey, pergi ke arah Rasi. Tidak ada mengapa, dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan BTR tidak dimanfaatkan hasilnya. Mereka kalah daripada sudut kill untuk 3 minit pertama. Tetapi on the bright side, Chico Guys dapatkan gold plating dengan lebih banyak lagi. Disebabkan Rosiki melibatkan dirinya dalam pertempuran turtle yang pertama. Perlawanan nampak seperti diperlahankan seketika waktu. Saling memberikan fokus ke arah River Power. Jimmy dapatkan Tanami. Kali ini tidak begitu cantik dengan ada Stamina Slam dibekukan. Dengan Golden Hour telah pun diberikan, dan juga Balance jauh rendah. Untuk dileburkan daripada Z. Pengguna Shadow Strike dan second kill mematikan Balance di dalam turret sendiri. Kalau permainan ini berakhir dengan usia 2 minit ataupun 4 minit ini saja, saya boleh katakan kelebihan besar untuk Z. Terus jaga Z. Begitu keras.
kali dia. yang berada di bahagian top lane. Nampak macam mimpi. Ya. Tapi gerakan Selia berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Tapi Fabian berjaya dapatkan tetap. Mereka masih lagi mencuba. Gerakan daripada pasukan AC mungkin akan menjatuhkan seorang pemain. Tapi dalam pada yang sama, sekarang ni Rasti berada di depan untuk melengahkan masa supaya Lynx boleh hidup. Dalam pada masa yang sama juga, Ciku guys mendapatkan turret di bahagian top lane. Saya rasa memang hari ni harga Z melonjak naik lah. Oi. Ini betul-betul kita dah jarang nak dapat lihat gameplay mid laner rookie buat macam ni. Ciku the best counter lah macam. Wih, serius ya. Kalau minggu lepas saya rasa tapi lihat terlebih dahulu Rasti dikembangkan. Dileburkan terus tanpa ada sebarang masalah. Tempatan yang berjaya membuatkan pasukan AC mendapatkan 1 kill. 5 kill secara keseluruhan berbanding dengan pasukan Bigetron. Ya, AC berjaya dapatkan kill. Fokuskan kepada Rasti. Mereka juga berjaya untuk dapatkan menara di bahagian bawah. Untuk memudahkan lagi tugas mereka melakukan rotasi di bahagian tengah. Dan juga di bahagian atas. Lihat di mana kedudukan Lynx sekarang ni. Kemungkinan ada percubaan 1v1 bersama-sama dengan Aaron Shiki. Terus saja. Oi. Dia yang terbang keluar. Dan pemain-pemain daripada pasukan AC Sports walaupun berjaya untuk mendapatkan 2 turtle, namun mereka saya akan masih lagi cukup pasif dalam melakukan rotasi-rotasi. Okey. Ke dalam. Tadi lagi. Balance. Akan balik Rasti. sebenarnya dahulu. Tapi kita tengok Lynx berada di bahagian depan. Sangat agresif. Tidak menghiraukan lantern flare. Si ambil Tsunami Slam Okay. Ya. Ingat tak ada Purify langsung dalam AC Esports. Betul, saya agak terkejut dengan perkara tersebut. Eroshiki, walaupun tak ada Z sekalipun, saya rasa Lynx mampu untuk menggagalkan Blazing Duel dengan mudah. Mampu untuk melakukan stun-stun yang menyukarkan keadaan untuk Eroshiki. Tapi Flicker yang dijadikan sebagai keutamaan. Dah nampak seperti itu, sudah pun mula menghukum diri beliau. Berada di bahagian atas sekarang ni Lynx. Hancurkan minion masuk Rasti. dalam. Rasti membekukan Eroshiki. Tetapi kali ini Rasti menjadi target utama. Terus ditangkap dan juga dileburkan. Golden Hour tempat tu dibuka. Memberikan ruang sekarang ni untuk mendapatkan balance terlebih dahulu. Dan balance mungkin. Dan sekarang ni dengan adanya shifting skies yang dilakukan akan memberikan Ciku guys balance. Dan Ciku guys akan dileburkan juga. Lynx juga berada pada hasil yang sama. Kali ini tidak baik untuk pasukan Bigetron. Hanya Z yang tinggal. Hanya Z yang berbaki pada saat ini dengan AC Sports berjaya untuk memenangi team fight. Hasil usaha Momo sebentar tadi, tarikan dilakukan dan cukup cemerlang. Rasti berjaya untuk dijatuhkan. Tambahan pula Rasti punya Golden Hour tadi menggagalkan satu counter engage daripada GB dan membuatkan ada peluang untuk shifting sky dilakukan oleh Momo. Walaupun Z dah cuba untuk gagalkan tangkapan itu, namun Momo tetap berjaya untuk melancarkan satu setup yang baik untuk AC Sports. Tapi punca je pada saya, Golden Hour Rasti. Betul. Di barat dia kalau kau mati-mati je kau jangan buka. Ya. Mati-mati je Rasti kak. Saya tekan. Dekat. Tapi kita lihat sekarang dia terus batalkan gerakan daripada Chibi sebentar tadi Dan dia juga beri ruang kepada AC Sports untuk mendapatkan turtle yang terakhir. Dan masa sama sekarang ni mereka telah mula untuk menjajah kawasan-kawasan Bigetron MY Vitality ni. Chibi sekarang ni akan sentiasa berada di barisan harapan utama untuk BGR. Sekaligus ini akan menjadi titik tolak juga kepada AC Sport. Adakah Rasi ataupun adakah Chibi ini sesuai dijadikan sebagai target pertama? Jadi saya tanya juga kepada kita, melihatkan pasukan AC Sports telah pun sedikit demi sedikit untuk mengambil advantage daripada sekitar kelebihan pada pasukan AC Sports. Satu saja damage, mungkin satu wave untuk meruntuhkan tadi bahagian top lane tanpa sebarang masalah. Hingga memaksa untuk Ciku guys menukarkan lane-nya berada di bahagian bawah dijaga rapi. Yang selalu jadi target juga adalah Rasti. Menjadi target mudah untuk ditangkap apabila menunjukkan muka. Sekarang ni Fabian berada di bawah. Sekarang dibekukan terlebih dahulu. Ciku guys kena dari Magic, masih lagi boleh bertahan. Terus kena screenshot. Dan dalam pada masa sama kalian terbeku di bahagian atas. Tolakan yang diberikan daripada Shifting Skies 2 kali. Kali ini Z terus mengaktifkan Shifting Skies dan juga Momo Bosonic banyak dikorbankan terlebih dahulu di bahagian depan. Lynx akan menjadi bangsa kepada Izaname dengan double kill. Oi, Momo berjaya zoning 3 orang pemain start tadi untuk pastikan Lynch berjaya untuk dijatuhkan 2 berbalas dengan 1. Sekarang ni AC Sport nampak sangat-sangat selesa dan kita boleh nampak kalau mereka selesa bila Fabian 65 dari segi heart rate beliau masih lagi mencari 6-7. Masih menunggu. Masih lagi menunggu.
Dan kita lihat daripada sudut optimization malah daripada sudut gol. Gol daripada Ciku guys masih lagi berada di kedudukan tertinggi dalam permainan ni. Walaupun dalam keadaan 3K gol yang dimiliki oleh AC Sports. Ya, tepat sekali. Jadi dia memang diberikan ruang cukup besar untuk melakukan farming dan dia terus shortcut dapatkan Holy Crystal terlebih dahulu. Ya. Ini satu pembaharuan jarang untuk saya lihatkan perkara ini selain daripada Ciku guys yang melakukan itemization sebegini rupa. Minggu lepas pun dia buat macam tu juga. Tapi dia tak ambil yang attack speed sikit pun. Yang ni saya jauh lebih minat lah dibandingkan dengan yang minggu lepas. Dapatkan attack speed sikit dan terus Holy Crystal, itu mungkin yang terbaik. Ya, jadi tunggu Fade Heaven tu dapatkan Holy Crystal terlebih dahulu. Sebab damage sekarang sangat penting untuk BTR. Lagi apabila mereka dah tak ada damage dealer di bahagian jungle, nak tak nak Ciku guys kena contribute dari segi damage. Dalam pada masa sama Cibi belum lagi sedari. Mungkin teknik mata nampak bahawa balance menyedari ada orang dalam kawasan berdekatan. Jadi Cibi terus membuka semaknya kepada semak L kat bahagian atas. Sebelum itu Momo gunakan terus Thunderbolt untuk mengelakkan Fabian macam silap ni. Fabian kena kejar. Mula Fabian ada special escape boleh untuk lakukan larikan diri daripada kawasan tersebut. Agak jauh untuk ditangkap oleh Lynch setelah menggunakan By Cry Decent. Ini merupakan momentum yang boleh dimanfaatkan oleh pasukan AC RCK untuk memulakan lot. Masa Cibi guna retreat, Mungkin dalam aksi kejam mengejar tadi. Tapi Rasi masuk dalam. Terus jalan Fabian memberikan peluang kepada pasukan AC mendapatkan lot tanpa sebarang masalah. Madakan ada roadblock menghentikan Cibi daripada masuk ke dalam kawasan lock pick. serangan besar tadi daripada pasukan BTR. Seharusnya boleh untuk dihukum dengan lebih baik, tapi execution yang kurang kemas dalam aksi kejam mengejar itu. Bukanlah Fabian yang berjaya untuk outplay sangat, lebih ke arah kalkulasi yang tersilap langkah daripada pasukan Bigetron, membuatkan pergerakan itu berjaya untuk dilakukan oleh Fabian. Menggocek-gocek beberapa orang pemain dengan cukup cemerlang, dan kali ini nampaknya dengan first slot mungkin akan memberikan kecederaan parah buat pasukan Bigetron dengan jungle tank yang digerakkan oleh mereka. Dan Valentina sebagai milik Inner, saya tak rasa late game ada potensi yang terlalu besar untuk Bigetron, melainkan hari ini mampu untuk memberikan impak yang baik. ya, dan setelah ini dengan adanya Cyclone Eye juga memberikan sikit sebanyak kelebihan kepada Fabian. Sekarang ni mereka masih lagi menunggu kedatangan lot yang berada di bahagian atas. Mereka berikan tekanan daripada dua lane yang berbeza. Balance masih lagi memegang Flicker dan juga Ultimate. Target mungkin dapatkan Z. Ada pemain ini tidak menggunakan Purify, tapi beliau juga tahu yang beliau akan jadi mangsa. Tapi RCK seperti biasa, antara item kegemaran beliau iaitu Winter Truncheon telah pun diambil oleh beliau. Satu lagi tak boleh move on ni, Winter Truncheon. Sebelum itu kita tengok bagaimana di bahagian atas akan diketuk terlebih dahulu. Lot belum lagi dapat untuk diselesaikan. CB mengaktifkan Total Person lagi menghancurkan nyawa Lot dengan lebih mudah, tapi mereka terpaksa untuk akur dengan kerutuhan tiang mereka yang pertama. Sekurang-kurangnya di lane yang cukup dekat dengan kawasan lot yang diruntuhkan, tapi kali ini pertahanan perlu dilakukan lagi. Balance masih dari bahagian kiri. Serba sedikit mengejutkan keadaan pasukan Bigetron. Saya tak dengar bunyi konsil tadi. Ya, kita tak dengar sebab dia not in the camera. Not in the... Tapi ada pemain yang gunakan kamera. Tapi tidak mengapa, sekarang ni terlihat bagaimana RCK yang akan dapatkan orange buff. Jajahan yang telah pun ditakluki oleh AC Sports semakin lama semakin besar. Tak ada OD defense yang akan mempengaruhi kekebalan dua base turret milik BTR. Sekarang ni apa yang boleh dilaksanakan adalah dengan melakukan pertahanan. Ingat, sekarang ni mereka tak ada hero di bahagian high ground. Jadi agak sulit kalau mereka nak lakukan pertahanan. Sama dua-dua tidak ada high ground defense yang dapat untuk dibuat ya. Kalau kita tengok Izanami juga lakukan kontrol yang sangat baik, terutamanya penutupan hero daripada ni apa Cibi memanfaat apa dia? Fabian dia dah siap Trinity untuk Magic. Dia dah siap Holy Crystal, Divine Glaive dan juga Lightning Truncheon. Burst damage dia sekarang betul-betul tinggi lah. Ya, tapi ada dua Radiant. Sekali sentuh pun Radiant tak Radiant, saya rasa memang dah GG lah. pedih sangat ni. Ya. 3 Radiant saya. Tiga. Sekali dengan Freya. Ni kalau dapat sentuh Ciku je, bye-bye. bye-bye.
Walaupun ada extra shield sikit. Tapi apapun kita nak menyaksikan. Sekarang BTR agak sedikit sukar mendapatkan lot. Walaupun inhibitor turret di bahagian atas, mereka masih lagi gagal untuk berikan sedikit sebanyak gangguan. Adakah Lynch dah tunjuk muka dekat bahagian bawah? Kalau tidak, mungkin boleh all out sekarang ni oleh AC. Kita lihat macam mana penguasaan pasukan BTR yang masih lagi kabur-kabur disebabkan turret mereka runtuh dengan majoritinya. CB juga terpaksa untuk memulihkan lot terlebih dahulu. Mungkin boleh mudah untuk dihukum sebenarnya, agak bahaya. Sekarang CB berjaya diangkat menggunakan turn flash. Dan Roda sekarang ini untuk melarikan diri, cuba lagi untuk masuk. Akan ada informasi Bagziat dia ada lagi Roda lepas ni. Yang mereka tak terus saja melakukan lot. Chibi juga tak terus meninggalkan kawasan lot. Tapi Lynch dekat bahagian bawah terus-menerus memberikan tekanan. Chibi akan cuba dicari terlebih dahulu. Dekat CB dikenakan Golden Hour daripada Rasi, tapi terus balik ke belakang kali ini. Penggunaan retribution sangat penting. Sekarang juga CB berjaya dapatkan lot dengan sempurna. Dalam pada masa sama Rasi Kidawa yang sangat banyak untuk diberikan kepada pemain pasukan DTR, yang mana satu persatu telah berjatuh, meninggalkan Lee sahaja yang ada wipe out. Situasi sama berulang kembali untuk pasukan AC menyala semula harapan mereka untuk ke playoff. The game changer AC Esports. Dan BTR ditumpas